Okey, jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya iaitu 11.2 graf gerakan linear. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, tajuk kita yang seterusnya ialah graf gerakan linear. Jadi mari kita lihat apa hasil pembelajaran yang sepatutnya kita dapat selepas mempelajari tajuk ini. Okey, jadi hasil pembelajaran yang sepatutnya anda dapat adalah anda boleh mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sesaran, hal laju purata dan juga pecutan. Okey, terdapat dua jenis graf gerakan linear iaitu graf sesaran masa dan graf hal laju masa. Okey, mari kita lihat graf sesaran masa. Okey, untuk graf sesaran masa, ia digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak apabila ia berubah dengan masa. Jadi untuk graf sesaran masa, okey, kecerunan graf akan mewakili hal laju objek. Jadi untuk kira hal laju objek, kita perlu kira kecerunan graf. Okey, contoh kita tengok analisis graf sesaran masa. Okey, untuk graf yang pertama ni, daripada kedudukan asal di sini, kejap ya. Okey, kedudukan asalnya adalah di sini dan sampai ke sini, katalah ini point A dan ini adalah point B. Okey, daripada A ke B, apa yang berlaku adalah kecerunan graf. Pertama kita tengok kecerunan graf dahulu. Kecerunan graf adalah positif dan seragam. Maksudnya makin bertambah ya. Dan ini sekaligus bermaksud oleh kerana tadi kecerunan graf sesaran masa mewakili hal laju objek, maka kita kata hal laju objek adalah seragam. Okey, next, apabila graf yang berbeza pula, dia ada garisan mendatar seperti ini. Daripada point, kalau A ke B, okey, ini bermaksud kecerunan graf adalah sifar. Ini bermaksud tidak ada sesaran. Okey, maksudnya dia tidak bergerak. Okey, atau kita panggil dia dalam keadaan rehat. Okay. Jadi, oleh kerana kecerunan dia sifar, maka hal laju objek juga adalah sifar. Tak ada hal laju. Okay. Next, graf yang ketiga ni, dia daripada keadaan yang laju tadi ke titik yang terakhir tu, dia makin berkurang dari punya sesaran. Ini bermaksud, apa maksudnya? Maksudnya, kecerunan dia adalah negatif dan seragam. Dia berkurang secara seragam. Oleh kerana kecerunannya negatif dan seragam, maka hal laju juga adalah negatif dan seragam. Okey? Dan objek ini juga bermaksud objek berpatah balik ke arah yang bertentangan. Okey, tadi dia dah sampai ke tempat lain dan dia balik semula ke tempat yang dia mula-mula bergerak tadi, yang graf yang pertama tadi. Okey, ini pula bermaksudnya dia naik tapi dalam keadaan lengkung. Ini bermaksud kecerunan bertambah dan hal laju objek juga bertambah. Tetapi tidak seragam lah. Kerana di bawah tu kecerunan dia rendah, di atas pula kecerunan dia tinggi. Maksudnya hal laju dia tidak seragam. Okey. Okey, seterusnya. Dia melengkung seperti ni pula. Okey, untuk segitiga yang pertama ni, yang kat bawah ni, kecerunan dia sangat cerun. Okey, untuk segitiga yang ni pula nampak kurang kecerunannya. Jadi bila kecerunannya kurang, maksudnya hal laju juga berkurang. Bila kecerunan bertambah, maksudnya hal laju dia juga bertambah. Jadi daripada sini kita tahu hal laju kat sini
tinggi, positif, yang sini makin berkurang. Secara tak langsung kita tahu ini bukan hal lajunya tidak seragam lah. Jadi kita kata kecurunan dia berkurang dan hal laju objek juga berkurang. Tapi dia berkurang secara tidak seragam. Okey, kita lihat pula graf hal laju masa. Okey, graf hal laju masa. Jadi untuk graf hal laju masa, kita akan kira paksi Y itu ada hal laju dan juga masa. Okey, untuk graf hal laju masa, kecurunan graf pula diwakili oleh pecutan objek. Ingat, tadi graf sesaran masa, kecurunan graf diwakili oleh hal laju objek. Sekarang kecurunan graf ialah pecutan objek. Okey, dan ada lagi satu nilai yang kita perlu tahu iaitu luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf bagi graf hal laju masa diwakili oleh sesaran. Okey, luas di bawah graf bagi graf hal laju masa ialah sesaran. Baik, mari kita lihat analisis graf hal laju masa. Okey, yang pertama, graf yang pertama ni kita tengok garisan ni adalah tegak ke atas, okey, condong ke atas. Jadi ini adalah apakah kecurunan graf ni? Kita tengok dari segi kecurunan dulu. Ini bermaksud kecurunan dia bertambah kan? Dia makin bertambah cerun. Jadi bila makin bertambah cerun, automatik kita tahu graf hal laju masa kecurunannya diwakili oleh pecutan. Jadi kita bagi tahu dulu kecurunan dia positif dan seragam. Oleh itu hal laju dia bertambah secara seragam. Dan ini bermaksud pecutan dia adalah seragam. Okey. Graf yang kedua, ni apa ni? Positif atau pegun atau negatif? Okey, ini adalah kecurunan dia adalah sifar, tak ada kecurunan, okey. Dan ini bermaksud hal laju dia adalah malar. Okey, malar maksudnya dia dalam keadaan rehat, okey. Dan pecutannya juga sifar sebab kecurunan dia sifar. Kita tahu kecurunan mewakili pecutan, okey. Okey, graf yang seterusnya dia makin ke bawah. Apakah kecurunan graf ni? Kecurunan dia adalah berkurang secara negatif dan seragam. Okey, kecurunannya adalah negatif dan seragam. Oleh itu, hal lajunya berkurang secara seragam. Okey, dan ini bermaksud nyah pecutan seragam. Okey, ia mengalami nyah pecutan seragam iaitu pecutan negatif, makin perlahan. Okey. Kalau graf macam ni, apa pula maksud dia? Okey, graf macam ni maksudnya kecurunan dia tak seragam tapi kecurunannya negatif. Okey, oleh itu hal lajunya berkurang dengan masa. Kita tengok nilai hal laju memang berkurang dengan masa. Makin lama masa, makin kurang hal laju. Okey, oleh kerana kecurunan dia negatif, maka pecutan dia juga adalah negatif ataupun dia mengalami nyah pecutan. Okey. Okey, untuk lengkung yang macam ni pula, macam mana? Okey, kita tengok kecurunan, adakah dia makin bertambah atau makin berkurang? Ya, kecurunan graf bertambah dengan masa tapi tak seragam. Okey, jadi hal laju bertambah juga dengan masa. Dan sekaligus bila kecurunan bertambah dengan masa, maksudnya pecutan pun bertambah. Ada pecutan tapi tak seragam. Sebab di bawah tu lebih landai, di atas tu lebih cerun. Okey, jadi pecutan dia tak seragam. Okey, lengkung macam ni pula. Lengkung masih lagi lengkung tapi bentuk lengkung yang berbeza. Kita tengok kecurunan lengkung di bahagian bawah. Kecurunan di bahagian bawah lebih cerun berbanding dengan di bahagian atas. Jadi, kecurunannya berkurang dengan masa. Di bawah kecurunan lebih tinggi. Yang di atas tu bahagian sini kecurunannya mula berkurang. Jadi untuk pecutan kita kata pecutannya berkurang lah sebab kecurunan graf mewakili pecutan dan ini juga adalah gerakan ataupun kecurunan ni mewakili pecutan yang tak seragam lah. Okey, dan dari segi hal laju dia bertambah dengan masa sebab bila masa bertambah hal laju semakin meningkat. Okey, untuk faham dengan lebih, untuk ingat dengan lebih mudah, kita ingatlah formula ni, okey. Untuk ingat graf sesaran masa, kita rujuk kecurunan graf lah. Okey, kecurunan kedua graf, ada dua jenis graf hal laju masa dengan sesaran masa. Jadi kita tengok graf yang pertama dulu, graf sesaran masa, kecurunannya mewakili hal laju. Jadi nak ingat dengan mudah, Sarah minat Halim. Okey,
Saraf minat ialah sesaran masa, SM. Okey, M untuk masa. Dan halim tu adalah hal laju. Dua-dua ni merujuk pada kecerunan. Kemudian untuk graf yang kedua, graf hal laju masa, halim mesti pening. Halim mesti pening merujuk kepada graf hal laju masa, kecerunannya ialah mewakili pecutan. Pening tu ialah pecutan. Okey, dan yang ketiga, lalu beliau gembira sikit. Okey, apa tu? Okey, lalu beliau gembira sikit. Lalu beliau gembira adalah luas di bawah graf. Okey, graf apa? Graf hal laju masa. Sebab luas hanya merujuk kepada graf hal laju masa. Okey, luas mewakili apa? Luas mewakili sesaran. Jadi nak tahu sesaran mesti kira luas. Okey, mari kita lihat soalan pertama. Rajah menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi seseorang yang sedang berjoging. Ingat, ini graf apa? Graf sesaran melawan masa. Okey, saraf minat halim. Jadi, saraf minat halim. Halim ialah hal laju. Okey, kecerunannya diwakili oleh hal laju. Kita tengok dulu soalannya. Persoalannya, berapakah hal laju orang itu pada 4 saat pertama? Jadi, nak tahu hal laju, kena tahu kecerunan graf. Okey, kecerunan graf mewakili hal laju. Jadi nak cari kecerunan kat mana? Okey, masa 4 saat pertama, daripada 0 hingga 4 saat. Jadi perubahan nilai sesaran dibahagikan dengan perubahan nilai masa. Apa maksud perubahan? Perubahan ialah maksudnya mula bergerak masa dia 0 dan dia sampai ke tempat yang soalan ni nak 4 saat ni ialah pada masa 4 saat. Jadi perubahan ialah 4/0 untuk masa. Okey, untuk masa formula di bawah ni. Untuk perubahan nilai sesaran pula, nilai Y. Nilai Y ialah dia bermula daripada 0 dan dia berakhir pada 8 meter. Okey, jadi perubahannya ialah sesaran akhir tolak dengan sesaran awal. Okey, jadi kita tolak sahaja 8/0 bahagikan dengan 4/0. Okey, ambil nilai 4. Okey, kemudian itu adalah perubahan nilai Y. Okey, itu adalah perubahan nilai X. Kita masukkanlah 8 meter tolak 0 ialah perubahan sesaran. Kenapa 8 meter tolak 0? Sebab 8 tu ialah sesaran akhir dan 0 tu adalah sesaran masa permulaan. Dan bawah dia 4/0 iaitu masa akhir tolak dengan masa permulaan. Dapatlah jawapan dia 2 meter per saat -1. Okey. Soalan seterusnya. Rajah menunjukkan graf sesaran masa bagi seseorang yang sedang berjoging. Berapakah hal laju orang itu antara saat ke-8 hingga saat ke-4 hingga ke-8. Sekali lagi perlu diingat, ini graf apa? Ini adalah graf sesaran masa. Jadi, graf sesaran masa, kecerunan graf diwakili oleh hal laju. Okay, untuk dapatkan hal laju, kita kena tahu kecerunan graf. Jadi, masa berapa? Masa daripada 4 hingga 8 saat. Okey, jadi kita kena tahu perubahan nilai Y bahagi dengan perubahan nilai X. Okey, tetapi sekarang ni ada ke kecerunan graf? Kecerunannya kosong. Jadi tidak ada perubahan. So kita kata hal lajunya adalah sifar. Maksudnya orang tu berada dalam keadaan rehat. Okey, next. Soalan C. Berapakah hal laju orang itu pada saat ke-8 hingga 12? Okey, kita nak tanda kat mana? Mula daripada 8. Okey, sebelum tu jangan lupa kecerunan graf sesaran masa mewakili hal laju. Okey, tandakan perubahan Y bahagikan dengan perubahan X. Jadi Y bermula di mana? Bermula di Y bermula di 8 meter. Okey, dan berakhir di 0 meter. Jadi perubahannya ialah kita tengok kat situlah 0 tolak 8. Okey, ini adalah perubahan nilai X. Okey, berapa perubahan nilai X? Okey, jadi untuk nilai Y 0 tolak 8. Kenapa 0 tolak 8? Kerana pada masa 12 saat dia punya sesaran ialah 0. Ini adalah sesaran akhir. Pada masa 8 saat sesarannya ialah 8. Jadi perubahannya ialah 0 tolak 8. Kita ambil yang akhir yang akhir tolak yang awal. Okey, jadi 0 meter tolak 8 meter. Untuk perubahan nilai X pula 12 saat tolak 8 saat.
Okay, maka kita dapat negatif 2 meter per saat. Nilainya negatif kerana kecerunannya negatif. Okay. Okey, contoh 2. Rajah menunjukkan graf hal laju melawan masa. Graf hal laju melawan masa. So, graf hal laju melawan masa, kecerunan dia diwakili oleh apa? Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa soalan ni nak. Okey, soalan tu nak berapa hal laju van tersebut pada saat kelima. Berapa hal laju van tersebut pada saat kelima? Kita ambil hal laju dah ada kat sini. So, kita tengok je lah graf tu. Cari masa 5 saat. Okay, kat situ 5 saat. Kemudian kita buat garisan dan cari dia punya hal laju. Dapatlah 20 meter per saat. Mudah je. Tak perlu kira pun. Okey, contoh yang seterusnya. Soalan B. Berapakah pecutan? Okey, pecutan van tersebut pada 5 saat pertama. Oleh kerana ini adalah graf hal laju melawan masa, maka kecerunan graf diwakili oleh pecutan. Sama dengan pecutan. Okey, kecerunan graf hal laju masa adalah pecutan dia. Okey, jadi kena cari kecerunan graf. Okey, kecerunan adalah perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okey, kat mana? Untuk 5 saat pertama, kita cari dulu kedudukan dia, tandakan. Kemudian, kat mana perubahan Y itu berapa? Kita tengok perubahan Y daripada kosong, hal laju awal dia kosong, hal laju akhir dia ialah 20. Jadi, 20 tolak kosong. Okay. Untuk perubahan X pula, masa akhir dia adalah 5, masa awal dia adalah kosong. Jadi, 5 tolak kosong. Kita masukkan nilai itu. Untuk perubahan Y, 20 tolak kosong. Okay, sebab 20 adalah kedudukan hal laju akhir, kosong ialah kedudukan hal laju awal. Kita bahagikan pula dengan perubahan masa, iaitu 5 saat tolak kosong saat. Okay. Dapatlah jawapan 4 meter per saat. Tapi kat atas itu bukan kuasa negatif 1, kuasa negatif 2. Sebab ini adalah pecutan. Okay? Pecutan, bila ada kuasa negatif 2 kat atas, itu adalah pecutan. Okey, seterusnya soalan C. Berapakah pecutan van tersebut pada saat kelima hingga saat ke-10? Okey, kita cari dulu saat kelima kat mana? Okey, dia nak pecutan bukan hal laju. Jadi pecutan ialah bersamaan dengan kita punya kecerunan graf. Ada tak kecerunan graf kat sini antara saat kelima hingga ke-10? Tak ada kan? Jadi, pecutannya ialah kosong ataupun sifar. Okay, graf pada saat kelima hingga saat ke-10 adalah mendatar. Bermaksud, van ni bergerak dengan hal laju yang malar. Dia tak buat pecutan. Okay, dia kekalkan. Kalau 20 meter, dia kekalkan pada 20 meter per saat. Okay, kerana kecerunannya adalah sifar. Oleh itu, pecutan dia adalah 0 meter per saat. Okey, soalan D. Berapakah sesaran van tersebut pada 10 saat pertama? Kita nak tahu sesaran. Macam mana nak tahu sesaran? Okey, ingat sesaran untuk graf hal laju melawan masa ialah luas di bawah graf. Okey, sesaran ialah luas di bawah graf. Jadi, kena cari luas di bawah graf. Tapi, kat mana nak cari ni? 10 saat pertama. So, kita kena tengok bentuk luas tersebut. Okey, daripada 0 sehingga 5 saat ada bentuk segitiga. Daripada 5 saat hingga 10 saat pula ada bentuk segi 4. Jadi kita perlu cari luas kedua-dua bentuk ini dan kita tambahkan, dapatkan jumlahnya. Okey, macam mana untuk segitiga? Tingginya, formula untuk segitiga adalah setengah darab panjang tapak darab tinggi. Jadi tingginya ialah 20, panjang tapak ialah 5. Jadi kita tengok pula untuk segi 4 lebarnya ialah 5, panjangnya ialah 20. Jadi kita darabkan untuk dapatkan luas segi 4, senang je, darab je panjang darab lebar. Tapi untuk segitiga kita perlu dapatkan setengah darab 5 panjang tapak darab tinggi 20. Tambah dengan yang segi 4, 5 darab 20 untuk luasnya. Maka kita dapatlah jumlahnya ialah 150 meter. Okay? Itu adalah sesaran. Sesaran adalah luas di bawah graf.